Baik, dalam kaedah bila dua hadis nampak macam bertentangan, adakah Nabi tersilap menyatakan ataupun menyampaikan hadis? Agak-agak doktor. Hak satu tu Nabi tersilap pak, tersilap buat. Agak-agak doktor ke tu? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tak bercakap daripada hawa nafsu dia, dan dia tak buat satu perbuatan dengan hawa nafsu dia. Maka ada sebahagian orang dalam nak mengambil hadis itu, dia ambil satu hadis itu tadi, dia beramal dengan hadis pertama, dia kata angkat berbetulan dengan bau. Tak naik dia kata. Tak apa, dia dah beramal dah dengan satu hadis. Tetapi bagaimana dengan hadis yang kedua, yang Rasulullah angkat sampai syahmatai uzunain, bagaimana? Hadis yang kedua pula. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, para ulama mujtahidin, ulama-ulama mujtahid, pakar fiqh ini, mereka kaji semua. Dan tariq yang paling masyhur untuk beramal dengan hadis ialah tariqatul jam'i. Kalau hadis itu nampak macam bercanggah, tuan-tuan, sebenarnya tak ada percanggahan. Begitu juga hadis dengan Quran, sebenarnya tak ada percanggahan. Maka ulama ambil, dipanggil apa? Jalan menghimpunkan semua hadis-hadis itu, kerana sebenarnya hadis ini nampak bercanggah tapi tak bercanggah sebenarnya. Maka yang kata hazwa mankibaih itu macam mana? Orang yang sama, saya beritahu tadi, sahabat yang sama cerita. Yang kata angkat sampai kepada syahmatai uzunain, sahabat yang sama cerita. Jadi kalau kita ambil tariqatul jam'i, maknanya jalan untuk nak menghimpunkan dia, memang sebenarnya itulah menurut pendapat ulama, jumhur ulama, dia kata sunat kita angkat sampai kepada telinga. Jari atas sampai kepada telinga atas, jari bawah berbetulan dengan ini, syahmatai uzunain, tuping telinga kita. Tak sentuh tak apa, tapi berbetulan. Kerana apa? Kerana hadis bila kita gabungkan, dia tak bercanggah. Kalau kita kata hadis pertama tadi, Rasulullah angkat tangan hazwa mankibai, tangan tu apa? Yang mana tangan? Tolong tunjuk kat saya, doktor. Daripada mana sampai mana? Oh bukan, kalau sini sampai sini bukan. Yang ni tapak tangan. Yang ni jari. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kamu sampai siku. Basuh dua tangan, had dia tangan ialah daripada hujung jari sampai siku, yang tu baru tangan. Kalau kita sebut, kita pisahkan, yang ni jari, yang ni tapak tangan, yang ni as-sa'id, pergelangan tangan, yang ini barulah lengan dia panggil. Dan komponen inilah yadun. Kalau kita nak mengaji fiqh, tuan-tuan, jangan mengaji pokah. Kan, duk mengaji pokah tu bila faham, mai mazhab pelik-pelik pada orang lain, beramal pelik-pelik pada orang lain, sebab tak faham satu persatu maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita angkat sampai sini, betul tak angkat dua tangan berbetulan dengan hazwa mankibai? Sama tak? Sebab yang ini berbetulan dengan ini. Tangan tak? Kalau di sini pun tangan juga, tapi dah terlebih pada telinga. Tak ada hadis riwayat angkat tangan lebih pada telinga, tak ada. Kan? Tapi ada hadis sebut angkat tangan berbetulan dengan dua bau. Ya, kalau kita angkat dekat ni saja,
hadis yang tadi kita tinggal. Maka kalau kita angkat sampai sini, yang ni pun berbetulan bau, yang ni berbetulan telinga, maka kita kumpul dua hadis sebut, maka sempurnalah beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyebut begitulah kalau kita tengok dalam kitab, kan? Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Ithaf, Yahya, fal yarfa' yadayhi ila hazwi mankibaihi bihaitsu yuhazi bikaffaihi mankibaihi wa ibhamaihi syahmatai uzunai wa biru'usi asabi'ihi ru'usi uzunai, kata Imam Ghazali. Maka hendaklah seseorang itu mengangkat dua tangannya sehingga berbetulan dua baunya. Memang dengar bahasa bihaitsu, sekira-kira, yuhazi, berbetulanlah dua tapak tangannya dengan mangkibai, kan, dan ibu jarinya dengan hujung telinganya, dan ru'usu asabihi, hujung-hujung jarinya dengan hujung telinganya. Ini kata Imam Ghazali, kan, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi hadis dia hadis mana tuan-tuan? Tu saya sebut tadi, hadis Wa'il bin Hujrin. Dia kata apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi ila syahmati uzunaihi. Nabi angkat dua tangannya sehingga berbetulan dengan cuping dua telinganya, hatta kada ibhamahu yuhadiyani syahmata uzunaihi. Terus ya Imam Nasai, sehinggalah dua ibu jari baginda berbetulan dengan cuping telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hadis yang seumpamanya tuan-tuan dan puan sekalian. Itu cara angkat tangan. Orang perempuan pun sama. Cuma dalam mazhab Hanbali dia kata angkat sekerat sebab orang perempuan nak angkat banyak tinggi. Tapi dalam mazhab Syafi'i sama. Angkat macam tu lah. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua saya nak sebut tentang semayang, nak sebut 3 benda je. Duk mengaji dah, kan? Jadi tak sebut banyak-banyak lah. Kalau nak buat kelas solat, buat lain, kita buat lain. Lagi yang keduanya ialah tentang kita nak bangun daripada sujud rakaat yang pertama, sujud kedua tu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tentang seorang sahabat menceritakan kepada sahabat-sahabat dia dan para tabi'in cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatu salatin Nabi. Jadi bila dia nak menceritakan, itu Abu Qilabah radhiyallahu anhu nak menunjukkan cara sembahyang Nabi, dia sembahyang. Bila dia sembahyang, sahabat-sahabat lain tengok, bila dia bangun daripada sujud yang kedua, rakaat pertama, dia duduk sebentar. Kan, jalasa hunaihatan dalam bahasa hadis, duduk sebentar. Kita orang Melayu panggil duduk sat. Ada dalam kamus kah sat? Tak ada aku. Tapi semua orang dah faham. Duduk sat. Lepas tu kan bertelekan ia, summa tamada 'alal ardi summa nahada. Dia duduk sebentar, kemudian bertelekan di atas bumi dan bangun. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, hadis sahih menceritakan cara perbuatan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Imam Syafi'i dalam Al-Um sebut perbuatan ini
hendaklah kita tiru dan kita buat. Kerana apa? Dia menolong kita beberapa perkara. Kita bila kita sujud pertama, sujud kedua, bangun bila sujud, kita duduk sekejap, merehatkan badan kita, menurunkan balik darah kepala kita, kan, membantu untuk bangun daripada solat. Kerana apa? Bila kita bertelekan tangan di atas lantai. Imma lelaki wa imma perempuan, sama. Taklah kalau kita selama ini contohnya tak buat macam tu pun tak salah. Tak salah. Jangan marah pada orang yang semayang. Tapi kita kalau boleh nak memperkemaskan semayang seorang itu. Kalau anak kita dah elok akhlak dia, kita nak bagi cantik lagi. Itu sifat orang-orang beriman. Lah ni tuan-tuan, dah ulama klasifikasikan dah. Duduk istirahat satu sunat. Kerana apa? Itu sunnah Nabi yang sahih. Bertelekan tangan pula satu pula sunat, kerana dia sunnah Nabi yang sahih. Kalau kita bangun daripada sujud terus bangkit, contohnya kita tertinggal dua sunat yang disebut dalam hadis secara terang, dan hadis itu sahih, wa ghairu mansukhin, dan tidak dinasahkan hadis tersebut. Hadis tersebut bukan dibuang daripada hukum dah. Ada ayat Quran, kan, kita baca hukum tak ada dah, tak pakai dah. Ada ayat Quran kita tak baca tapi hukum ada. Itu dipanggil an-nasikh wal mansukh. Tapi hadis ni tak nasikh dan tak mansukh. Baik tuan-tuan, kalaulah kita beramal demikian, tak buat dua benda tu selama 30 tahun contohnya, satu semayang kalau 4 rakaat dah 8 kali sunat tak buat. Kalau 20 tahun, ambil kalkulator, kira tengok, kan, tertinggal banyak mana, pahala rugi banyak mana, bekalan akhirat nak bawa pergi banyak mana. Hak nak kita kan takut apa nu, hak kita buat benda lara ni tu banyak, kan. Ni balik lagi kadang-kadang tak sampai rumah. Mentara nak sampai rumah tu macam-macam pula tu jumpa tu, kan. Balas kerapole orang kau jalan. Kan? Dan lagi tu, kan, tak apalah, esok abang esok lupa, betul tak? Besok lupa, minggu depan pun lupa lagi. Tengok-tengok mati. Masya Allah, tak ada nak minta izin. Tak ada nak minta izin, bicara dengan kerapole 20 tahun tak habis lagi. Bicara akhirat bukan bicara macam hakim dunia. Dia panjang, walaupun satu kes panjang bicara dia. Jangan. Kalau boleh settle di dunia. Dan kalau boleh ke, pucuk pisang ke, nak buat lepat ke apa ke, settle awal-awal, kan. Jangan duk biar terlupa je. Sebab kita ni banyak kerja. Bila ada satu masalah, lupa. Bila lupa teringat sampai dah kawan tu duk bersungut. Dan kalau boleh kau lah, kerja hilang lah. Saya nak buat gulai, tengok tak ada, baru teringat saya ambil itu. Kan, saya ambil itu. Hang ke? Nak kata apa dah? Itulah kita. Yang ni lah nak tampung balik. Tak. Yang nak tampung balik yang ni lah. Tak buat tak apa lah. Saya habaq je, saya tolong sampaikan saja. Tak buat tak ada masalah apa, carry on. Tetapi saya tolong berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan bahawasanya kalau jangka panjang sampai akhir hayat kita, berapa yang kita kerugian, yang sedangkan dia tak perlu modal besar-besar. Kalau kita buat benda yang tak ada dalil ke apa, kok susah ke apa. Ni nyata terang-terang dalilnya, hadisnya sahih. Kalau boleh buatlah, kan, tak rugi apa. Dan bila kita buat sembahyang benar-benar menepati ciri-ciri solat Nabi SAW, rasa seronok dan rasa tenang di hati kita, tuan-tuan dan puan sekalian.
Dan saya nak nyatakan lagi sekali bahwasanya pandangan tadi yang mengatakan amalan sunat tu tak boleh buat selalu adalah pandangan yang salah, yang tak menepati kebenaran langsung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, saya bagi contoh. Doktor makan nasi, tangan mana? Kanan. Baik, sekali-sekala makan tangan kiri depan orang ramai. Jangan makan dengan keluarga, orang tak nampak sangat. No, tengah-tengah orang ramai tu, mak dengan tangan kiri. Bila orang tanya, pak saya apa? Doktor, tangan kiri ni. Tak boleh buat selalu tangan kanan sebab sunat. Orang kata doktor macam mana? Tak optis ke doktor ni? Maknanya kalau kita fikir dengan otak kita pun, pandangan itu, ketetapan itu sebenarnya bercanggah. Memang bercanggah. Masuk ke masjid sunat kaki kanan, masuk tandas sunat kaki, sekali-sekala tukar pula. Masuk masjid kaki kiri, masuk tandas kaki kanan. Bila orang tanya pak saya apa, tak boleh buat selalu, sakit jadi wajib. Kan ini pelik, fahaman yang pelik yang dah mula meresapi masyarakat sebahagian orang pada hari ini. Dari mana mereka ambil pun kita tak tahu. Sekali-sekala pakai baju saruk tangan kiri pula. Begitulah pelik-peliknya kadang-kadang. Sekali-sekala makan jangan baca bismillah, sebab bismillah tu sunat. Jangan baca, kan, tukarlah lain pula, kan, maka jadi pelik. Sebab itulah bukan saja dia bercanggah dengan amalan kita, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu hadis riwayat daripada Imam Muslim. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang popular, terkenal juga Abu Darda. Sebut betul-betul, jangan panggil Abu Darda pula, marah kawan tu. Abu Darda radhiyallahu an, dia kata apa? Awsani habibi sallallahu alaihi wasallam alla ad'hunna ma 'ishtu bi siyami 3 ayyamin min kulli syahrin wa salati duha wa alla anama illa ala witrin. Riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai. Hadis sahih. Kata Abu Darda, telah mewasiatkan aku oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kekasih dia, Habibi, supaya aku tidak meninggalkan amalan ini ma'ishtu, selama aku hidup. Tuan-tuan, dengar dan faham. Nabi, dia kata kekasihku Nabi Muhammad pesan ke aku, jangan tinggal amalan 3 ini selama aku hidup. Jangan tinggal, Nabi pesan. Saya nak tanya tuan-tuan, sekali saya baca ni, saya nak tanya tuan-tuan, amalan yang Nabi kata buat jangan tinggal sampai mati ni, wajib ke sunat? Saya nak tanya tuan-tuan nanti. Yang pertama, bisiyami 3 ayyamin min kulli syahrin, supaya aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Sunat ke wajib puasa ni? Sunat kan? Tapi Nabi pesan kat dia, jangan tinggal sampai mati. Baik, yang kedua, wasalatid duha. Nabi pesan jangan tinggal sembahyang duha sampai mati. Sembahyang duha sunat ke wajib? Sunat. Yang ketiga, wa alla anama illa ala witrin, dan supaya aku tidak tidur melainkan aku berwitir dahulu. Witir sunat ke wajib? 3 ni sunat. Tapi Nabi pesan pada sahabat jangan tinggal sampai mati. Tapi ada orang kata sunat tak boleh buat lalu, nanti jadi wajib. Tak bercanggah ke dengan Nabi? Ada sampai macam tu tuan-tuan. Ni salah faham yang wajib kita perbetulkan. Yang wajib kita perbetulkan, kerana dia seolah-olah
mempertikaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Bermakna Nabi nak bagi tahu kita mana-mana amalan sunat yang kalau kamu boleh buat, buatlah walaupun sampai kamu mati. Kerana apa? Di sanalah pahala-pahala yang akan menjadi bekal akhirat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Dan lagi satu hadis riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ambil pula hadis riwayat orang perempuan. Ya. Tuan-tuan, siapa yang paling banyak riwayat hadis? Nombor satu paling banyak riwayat hadis Nabi. Orang yang paling banyak sekali riwayat hadis Nabi, siapa dia? Agak-agak tahu tak? Dia mengaji lama takkan tak pernah dengar orang sekali kot. Ada hadiah buat tau. Nak bagi siapa betul? Siti Aisyah radhiyallahu anha, riwayat hadis paling banyak di kalangan semua sahabat. Nombor dua pun tak tahu juga. Nombor dua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nombor tiga saya pun tak tahu. Cukuplah dekat tu kan? Ambil yang tu dulu sudahlah. Jadi bermakna orang perempuan pun sebenarnya yang rapat dengan Rasulullah kan telah memberi manfaat kepada kita seluruh umat Islam dengan menghafaz banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peranan orang perempuan penting. Ni hak kita duk dengar ni. Balik dengan simpan saja. Cerita bila kat siapa-siapa pun yang kita boleh cerita kan. Yang ni lah MLM, multi level marketing apa pun tak apa, multi level pahala. MLP kan, pahala berterusan. Sebab apa? Bila orang tu amal dia dapat pahala. Kau ni pula dengan amal, kita hak mula cerita ni, pahala kita sampai kan? Amal jariah, pahala yang jariah berterusan. Abang bilah kat siapa pun. Siti Aisyah kata apa? La tada' qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasula shalla qa'ilan. Siti Aisyah pesan kat sahabat lain, kamu jangan tinggal qiyamul lail, sembahyang malam. Dia kata jangan tinggal. Sembahyang malam tu sunat, tapi dia kata jangan tinggal. Seolah-olah macam wajib ke? Tak. Tapi pesan tu sebagai irsyadi, pesan sebagai bimbingan, bukan nak menyatakan hukum tu tak boleh tinggal tak. Itu yang panggil isyarat. Dia kata amrun irsyadi, perintah untuk membimbing, bukan perintah untuk menyatakan kewajipan tak kan. Kerana dia kata apa? Kerana Rasulullah tak tinggal sembahyang malam. Bila baginda sakit atau merasa keberatan kan, maka baginda akan sembahyang duduk, sembahyang juga walaupun dalam keadaan sakit ataupun tak larat, baginda tetap